البرزخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Tazkirah Malam Jumaat TMJ di Astro Wasis dan Wasis HD bersama dengan saya Fakrul UNIC. Alhamdulillah malam ni kita bersiaran dari Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kumpulan Afin Bank kerana menaja Tazkirah Malam Jumaat. Malam ni topik kita sangat serius, sangat berat berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Allah rakamkan dalam surah Abasa. Allah ceritakan ketika mana berlakunya peristiwa kiamat. Ditiupkan sangkakala. Saat itu berlarilah berserakan mereka yang ada anak, ada isteri, ada ibu, ada ayah, semua tinggal. Kerana masing-masing likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing ada hal yang nak disettlekan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik kita tentang akhir zaman yang bakal datang, dan insya-Allah malam ni akan dibincangkan oleh dua panel yang tak asing lagi di negara kita. Kita akan bersama dengan Sahibul Samahah Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Masih lagi bersama kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Alhamdulillah malam Jumaat tak pergi mana, tunggu Tazkirah Malam Jumaat. Alhamdulillah malam ni kita bersiaran dari Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka. Nak tanya apa khabar orang-orang di BPKL ni, apa khabar? Alhamdulillah. Malam Jumaat buat apa? Okey, nanti kita bagi kuat lagi insya-Allah. Baik, kita nak lalukan dulu terlebih dahulu VVIP kita. Berikan tepukan pada Puan Rosmani binti Omar, Ketua Editor Bahagian Multimedia. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga tepukan gemuruh untuk Dr. Azizul bin Ismail, Ketua Bahagian Ensiklopedia. Assalamualaikum Doktor, sihat? Alhamdulillah. Baik, dan tak lain tak bukan kita punya panel untuk bicarakan topik kita hari ini. Di sebelah kiri saya Sahibul Samahah, berikan tepukan Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Tepukan. Assalamualaikum Datuk. Sihat Datuk? Beres Alhamdulillah. Dan juga tepukan juga untuk Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum Doktor. Alhamdulillah. Sihat sentiasa handsome. Masya Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, hari ni topik kita serius sikit. Tapi tak nak saya bulakan serius pula kan. Jadi topik dia serius tapi kita nak bincangkan secara ilmiah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita. So saya akan mulakan dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Samahah Datuk Seri. Datuk, akhir zaman ni kita duk dengar orang duk sebut sana, orang sebut sini, sekarang ni akhir zaman, itu akhir zaman kan. Sebenarnya bila sebenarnya akhir zaman ni? Sebab kalau ada juga yang tengok-tengok movie, dia tengok cerita-cerita, bolehkah kita kata oh ni cerita barat-barat ni yang keluar ni lebih kurang akhir zaman lah ni, cerita 2012, cerita Day After Tomorrow lah. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan sikit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi sahabat saya Cik Ustaz Fakrul, dan juga sahabat saya Sahibul Fadilah Dr. Kamilin Jamilin, seterusnya wakil-wakil pegawai kanan DBP, sahabat-sahabat sidang TMJ atau penonton yang sentiasa melihat Tazkirah Malam Jumaat yang saya kasihi sekalian. Bilakah akhir zaman yang sebenarnya?
Pertamanya saya suka nyatakan bahawa kita ni umat yang Nabi sebut nahnul akhirun as-sabiqun. Kita ni umat yang akhir. Cumanya bila sebut akhir zaman ini mungkin dengan maksud benar Rasulullah itu Nabi akhir zaman, kita umat akhir zaman. Tapi apakah ia selepas ni 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi akan berlaku kiamat? Pertama, dalam isu ni Allah sahaja yang tahu. Berkenaan dengan gambaran yang dinukilkan atau disebut oleh filem Barak ini, kami melihat itu sekadar anggapan dan jangkaan mereka. Sebenarnya hakikat Allah sahaja yang tahu. Inilah yang kita kena faham, bahawa hakikat akhir zaman Allah sahaja yang tahu. Bahkan dahsyat dalam Al-Quran, tasawur yang digambarkan itu tak mungkin kita boleh gambarkan sebagaimana realiti yang cuba digambarkan oleh filem-filem Barat. Wallahu alam. Ya, baik. Terima kasih Sahibul Samaha, Datuk Seri atas intro yang cukup baik. Selalu bila kita baca hadis-hadis tentang akhir zaman yang sahih, selalu Nabi akan sabdakan innaha lan taquma hatta taruna qablaha 10 ayat contohnya, ataupun akan berlaku Nabi akan sebut juga lan taquma sa'ah hatta. Kebanyakan hadisnya begitu. Jadi kita nak tanya doktor tentang tanda-tanda kiamat ni sebenarnya yang Nabi jelaskan. Mungkin doktor boleh jelaskan kepada kita tentang ada tanda besar dan tanda kecil. Tanda kecil tu dah habis ke ataupun baru tak berlaku lagi? Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa billahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi dan hormati Datuk Mufti kita Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang saya kasihi juga sahabat saya Ustaz Fakhrul, dan penonton-penonton semua yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak berbicara tentang topik tanda-tanda kiamat, topik akhir zaman ni sebenarnya satu topik yang begitu panjang, dan kalau kita nak sebut lagi tentang tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga ada banyak. Tapi saya kira insya-Allah dalam kesempatan yang ringkas ini mungkin saya boleh sebut beberapa tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dan tanda-tanda sebelum Allah menghantar tanda-tanda besar kiamat kepada kita, Allah pasti akan menghantar tanda-tanda yang kecil sebagai satu peringatan bagi kita supaya kita ambil pengajaran dan iktibar. Sebab tu bila mana Allah turunkan tanda-tanda kecil, ada yang hakikatnya telah berlaku, yang mana para ulama bagi tahu tanda ini telah berlalu. Yang contohnya, sebagai contoh, iaitu kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sebut bahawa bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, iaitu Nabi bagi tahu aku ini diutuskan dalam keadaan tempoh aku dengan kiamat itu hanyalah begini. Lalu Nabi SAW isyaratkan 2 jarinya, iaitu nak menunjukkan betapa hampirnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Dan begitu juga antara tanda-tanda yang dikatakan telah berlaku, iaitu peristiwa yang berlaku pada tahun 654 Hijrah, iaitu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW beritahu la taqumus sa'ah, bahawa tidak datangnya hari kiamat itu hatta takhruju narun min ardil Hijaz, sehingga akan keluar satu api besar daripada bumi Hijaz yang sekarang ini terletak di kepulauan Arab Saudi ini, hatta tudhi'a a'naqal ibil, sampai cahaya itu akan menerangi tengkuk-tengkuk haiwan macam unta ni di Busra, iaitu di Syam, satu tempat dinamakan sebagai Bandar Horan, tak jauh daripada Dimashq. Maka peristiwa ini telah berlaku pada tahun 654 Hijrah, seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Kathir rahimahullah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, yang mana Ibnu Kathir ni dia tak sempat hidup pada tahun 654 tu, sebab Ibnu Kathir lahir pada tahun 701 Hijrah. Jadi dia meninggal selepas itu, tapi diceritakan daripada kitab-kitab ataupun buku guru dia Abu Syamah Al-Maqdisi. Jadi kalau kita nak cerita lagi tentang tanda-tanda ni banyak, tapi insya-Allah mungkin kalau ada ruang lagi kita akan sambung lagi
dalam segmen selepas ini. Baik, terima kasih bagi doktor. Satu kupasan yang menarik tentang tanda-tanda kecil. Kita akan masuk pasal tanda-tanda besar ni selepas ini, tapi kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? InsyaAllah. Jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengan Tazkirah. Digambarkan secara detail sebenarnya. Allah gambarkan bagaimana peristiwa kiamat, bumi, langit digulung, gunung ganang berterbangan. Memang macam Sahibu Samaha sebut tadi, susah kita nak bayangkan. Tapi kita kena belajar satu persatu, insyaAllah. Hari ini apa yang sempat kita akan kupaskan. Baik, saya nak teruskan dengan soalan seterusnya kepada Sahibu Samaha Datuk Mufti. Tentang Nabi sebut dalam Asyratus Sa'ah punya hadis tentang tanda-tanda kiamat. Antaranya adalah salah satunya Dabbatul Ard, iaitu binatang yang keluar daripada bumi. Yang keluar tu dia akan buat sesuatu. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan kepada kita, silakan. Tanda-tanda kiamat besar ini. Isu Dabbatul Ard, satu kalimah yang kita jarang dengar, tapi ia popular kalau orang mengaji, terutamanya tanda-tanda kiamat. Asal kalimah dabbah, binatang. Nama dabbah ni binatang. Kalimah dabbah ni sama ada binatang tu berkaki 4, berkaki 2, tak ada kaki, merayak, merakok, berjalan dan seumpamanya. Ini yang disebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata atas muka bumi melainkan Allah akan bagi rezeki pada mereka semuanya. Apabila kita sebut Dabbatul Ard, dabbah disandarkan kepada ard, maka ulama telah bahas panjang lebar apakah binatang ini. Ada kata muncul di kota suci Mekah, ada kata daripada nafak, daripada Begiang, dan boleh bercakap pula dengan manusia, boleh tunjuk kepada manusia, berimang atau tidak. Begitu juga adalah kata bawa tongkat, bawa cincin. Kami tidak menemui nas dan kami akan buat kajian. InsyaAllah dalam minggu hadapan kita akan keluar satu bayan linnas secara lengkap tentang Dabbatul Ard. Kerana nak bincang di sini dia memerlukan kepada masa yang panjang. Begitu juga selidik dan kajian-kajian yang lebih terperinci. Justru marilah sama-sama kita fahami bahawa apabila berlaku Asyratus Sa'ah Al-Kubra, maka itu tanda yang cukup parah bagi kita. Kita mesti sebelum daripada itu dan sentiasa siap siaga dengan agama kita, dengan ilmu makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita sentiasa mengikut hadiun nabawi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Sahibu Samaha Datuk atas penjelasan tentang salah satu tanda-tanda yang ulama sebut sebagai tanda-tanda yang besar. Baik, untuk soalan kepada Fadil Doktor, kita ada soalan dari penonton. Jadi dipersilakan kepada yang nak bertanya, silakan. Saya ada satu soalan nak ditujukan kepada Dr. Kamilin. Okey, soalannya berbunyi, pada akhir zaman dikatakan asap tebal akan keluar dan memenuhi ruang permukaan bumi. Adakah asap yang dimaksudkan ini ialah asap dari kepulan asap gunung berapi ataupun asap daripada fenomena jerbu? Baik, terima kasih atas soalan Doktor. Baik, soalan dia lebih kurang macam inilah. Dia tanya pasal antara tanda kiamat juga adalah asap yang tebal. Silakan Doktor. Okey, tentang asap ni juga adalah salah satu daripada 10 tanda besar yang Nabi SAW telah sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia. Dan asap yang tebal ini Allah hakikatnya ada sebut di dalam Al-Quran sendiri, dan Allah turunkan satu nama surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah Ad-Dukhan, iaitu asap.
Dan nama Ad-Dukhan ini diambil daripada surah tersebut dalam ayat yang ke-10 yang mana Allah bagi tahu di hari yang mana akan didatangkan satu asap yang jelas, yang terang, meliputi manusia, yang mana ketika itu ramai orang yang akan terkena dia punya kesan dia, sehingga membuatkan orang-orang yang tidak beriman dia akan berdoa, ikshif annal azab, ya Allah selamatkanlah kami, bebaskanlah kami daripada azab ini kerana kami sekarang ini beriman kepadamu. Jadi dalam ayat ini ada perselisihan dalam nak memahami, adakah sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat bahawa asap ini kata dah berlalu. Tetapi bila dirujuk kepada riwayat-riwayat sirah, bahawa asap yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah salah satu daripada apa yang berlaku di zaman Nabi, tetapi ini bukan tanda besar kiamat. Iaitu ketika mana di Mekah dulu orang-orang musyrikin Quraisy duk cerca Nabi, duk hina Nabi, sampai keadaan Nabi SAW minta dalam satu riwayat supaya ditimpakan kepada orang yang kafir ini dengan balasan seperti mana yang menimpa kaum Nabi Yusuf, iaitu berbentuk kemarau. Dan akibatnya mereka ini terkena azab tersebut dan sampailah mereka merayu kepada Allah supaya dibebaskan, diselamatkan daripada azab tersebut, dan mereka mengaku beriman. Tetapi ketika itu mereka melihat seperti ada asap tebal di atas mereka, dan kemudian mereka kufur. Maksudnya mereka hanya berpura-pura sahaja. Tetapi kalau kita lihat pandangan sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, seperti Ali bin Abi Talib, yang mana mereka ini semua mengatakan bahawa asap tebal ini masih lagi belum berlaku dan ianya akan berlaku di akhir zaman dengan keadaan yang kita tak pasti bagaimana rupa dia. Tetapi yang pasti asap ini akan meliputi manusia, sebab Allah sebut dalam Quran An-Nas, untuk yaghshan nas, yang akan meliputi manusia. Dia akan merangkumi ramai daripada manusia di muka bumi ini yang akan melihat asap yang tebal. Bila mana mengenai orang-orang beriman, dia hanya akan menimpa sebab bagaikan demam selsema. Orang beriman ni dia tak berapa efek sangat, tetapi dia akan bagi efek kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi bagaimana bentuk asap ini dikeluarkan? Adakah disebabkan oleh peperangan ataupun disebabkan daripada fenomena alam? Allah sahaja yang maha mengetahui, kerana ia belum lagi berlaku. Dan banyak daripada tanda-tanda akhir zaman ini yang mana ramai manusia berteori, tetapi ada yang tidak tepat dan ada yang kita rasa sama-sama. Tetapi hakikatnya bila dia dah berlaku nanti, masa itulah baru kita boleh pastikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih doktor. Duk berteori kan. Kalau kata jadi apa doktor? Jerebu dekat negara sebelah kan. Ni dekat kiamat dah ni dia kata kan. Macam-macam kita punya teori kita keluar. Padahal member sebelah bakal sampah. Kan? Itu kita punya pandangan. Tapi hati-hati, kena belajar, kena bersyawarah dengan para ulama. InsyaAllah kita dapat penjelasannya. Alhamdulillah, kita tengok tazkirah malam Jumaat pun dapat ilmu. Baik, kita akan sambung selepas ini. Teruskan menonton tazkirah malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar tazkirah. Terima kasih. Alhamdulillah, masih lagi bersemangat dalam tazkirah malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Yes, semangat tu saya nak daripada warga Dewan Bahasa dan Pustaka. Semua okey ya? Nampak insaf ya? Tentang belajar pasal kiamat kan, tak apa, kita bersedia. Itu namanya ilmu kan. Jadi kita dapat ilmu, kita buat sesuatu. Saya nak tunjukkan kepada doktor balik. Okay. Tentang kalau tadi tentang asap. Okay, selepas tu berlaku disebut dalam hadis akan munculnya Dajjal. Dikatakan dunia akan mengalami selepas kematian Dajjal tu. Selepas kematian Dajjal, dunia ni akan mengalami satu fasa. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan fasa apa yang berlaku sementara lepas Dajjal dah mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa akan berlaku? Baik, kita semua maklum bahawa Dajjal ni, fitnah Dajjal ni begitu besar yang Nabi SAW bagi tahu tak ada satu fitnah pun yang diberi peringatan oleh para nabi-nabi terdahulu lebih dahsyat daripada Dajjal. Tetapi Dajjal itu juga
sebagai makhluk Allah yang akan ada di punya pengakhiran yang telah ditetapkan. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW ceritakan tentang bagaimana Dajjal ini bertemu dengan ajalnya, iaitu di akhir zaman setelah dibuat kerosakan yang begitu besar di muka bumi ini, maka akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bagi tahu Nabi Isa alaihissalam akan turun di satu menara putih di Dimashq yang sekarang ni, sampai sekarang ni masih ada lagi, dalam keadaan yang tangan dia kanan dan kiri ini akan memegang sayap malaikat. Dan bila turun itu, maka Nabi Isa akan memakai dua buah baju. Dua baju yang mana dua helai baju yang direndam dengan bau za'afaran dan wars. Dan bau dia yang Allah bagi pada Nabi Isa ketika itu akan dihidu oleh orang-orang yang tidak beriman sejauh mata yang memandang dan akan mematikan mereka. Dan ketika itulah Nabi Isa alaihissalam akan memburu Dajjal yang lari sampai ke pintu Lud, dan kemudian di sanalah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dan kemudian selepas daripada fasa itu, maka Nabi Isa alaihissalam akan memerintah di bumi ini. Dalam riwayat Abi Daud 40 tahun. Selama 40 tahun Nabi Isa akan memerintah dengan penuh aman dan dalam keadaan pemerintahan yang penuh keadilan. Dan setelah wafat Nabi Isa alaihi salam itulah, maka dalam hadis Bukhari akan bagi tahu manusia akan kembali meninggalkan agama dan akan menyembah kembali berhala. Dalam satu tahap maka Islam akan tenggelam, agama akan hilang. Maka ketika itulah Allah akan menghantar satu angin yang dalam hadis riwayat Ahmad, angin tersebut datang daripada arah Yaman. Dalam riwayat yang lain kata angin tersebut akan datang daripada Syam, di satu di atas, Syam di atas, Yaman di bawah, dan akan meniup ke arah orang-orang yang beriman. Bahkan sampai kata orang beriman tu kalau dimasuk ke dalam gua-gua di Gunung Ganang pun, angin tersebut akan menerpa dan akan mencabut nyawa orang beriman, dan orang beriman tidak akan meninggal ketika mana berlakunya kiamat. Tetapi Allah akan datangkan kiamat dalam keadaan tiada lagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Nabi SAW bagi tahu, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat itu sehingga tiada lagi manusia di bumi ini yang menyebut nama Allah. Maksudnya dah habis, tak ada lagi orang yang beriman ketika itu. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, satu fasa yang mungkin di luar jangkaan kita, tapi dengan ilmu, dengan belajar, InsyaAllah Allah SWT bagi clue-clue yang antara rahsia-rahsia hebat Allah di akhir-akhir zaman. Baik, salah satu lagi yang disebut dalam Al-Quran sendiri, yang saya nak tanya kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti, tentang Ya'juj Ma'juj. Kan antara yang kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi adalah kita akan jumpa Ya'juj Ma'juj, dan kita akan jumpa tentang Zulqarnain. Okey. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan Ya'juj Ma'juj ni makhluk yang macam mana? Ramai orang duk cerita ni Ya'juj Ma'juj ni dia macam raksasa, alien lah. Jadi mungkin kita nak kepastian ni, dan apa kaitan dia dengan Zulqarnain ni? Silakan Datuk. Terima kasih. Sebenarnya soalan ini kalau kita hadapi dan kita buka surah Al-Kahfi, sudah selesai satu persatu dengan membantu daripada mufassirin yang menafsirkan satu persatu. Kami sendiri telah jawab panjang lebar dalam Bayan Linnas kami dengan fakta-fakta, pandangan-pandangan berkenaan dengan ini. Seringkasnya ada khilaf ulama apakah dia orang atau tidak. Masyhurnya dia juga manusia. Begitu juga dia ni besar mana, ada kata besar, ada kata rendah saja. Muka dia tu macam mana dibahaskan dalam hadis macam mana. Tempat dia macam mana, ini lebih pada ijtihad para ulama. Dan hadis-hadis itu pun dibahaskan oleh para ulama. Begitu juga dengan pandangan berdasarkan kepada ahli sejarah di zaman kerajaan Abbasiyah yang menghantar nak cari kat mana Sad Zulqarnain yang memisahkan Ya'juj Ma'juj dengan manusia. Begitu juga dengan pandangan-pandangan para ulama yang ada kata di Georgia, ada kata di tempat-tempat lain. Semuanya itu dibahaskan oleh para ulama. Tetapi apa yang menarik, Al-Quranul Karim menceritakan dia bukan kitab sejarah, tapi dia kitab hidayah.
Sebab itu fakta tahun berapa, bila, dia tidak pentingkan itu. Dia penting iktibar dan ibrah yang kita dapat ambil. Bagaimana huru-haranya zaman Ya'juj wa Ma'juj sampai air di sungai Tabariyah habis diminum yang melakukan kefasadan di muka bumi. Tapi di sana kita faham bila Allah Subhanahu wa taala janjikan umat Islam akan selamat apabila mereka bersama dengan para nabi, Nabi Isa ataupun bersama dengan Mahdi atau bersama dengan Islam, maka itulah caranya. Baik, terima kasih Sahibul Samah Datuk Mufti. Itu dia. Baik, kita nak berehat seketika tapi sebelum tu saya nak wawarkan sesuatu. Afin Gold Eye ialah akaun simpanan yang didirikan khas untuk mereka yang berusia 50 tahun dan ke atas dengan deposit awal dan juga ataupun permulaan simpanan sebanyak RM1,000. Jadi apa kita dapat, pelbagai kemudahan fasiliti yang disediakan oleh pihak bank dapat dinikmati para pendeposit, insya-Allah. Okey, kita akan sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak tahu lagi apakah seterusnya yang akan berlaku di akhir-akhir zaman ini. Teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Terima kasih masih lagi setia bersama kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Saya nak energi paling power Malam Jumaat buat apa? Terima kasih. Kita masih lagi di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur. Tersyasyul kita. Baik, kita nak teruskan lagi cerita tentang kiamat. Sebenarnya kalau kita tak rungkaikan benda ini, mungkin akan timbul persepsi-persepsi ataupun apa teori-teori macam doktor dan juga Datuk bagi tahu tadi, macam-macam yang kita mengaku kan. Okey, sebelum kita pergi kepada ending iaitu berlakunya tiupan sangkakala, jadi ada satu lagi tanda yang disebut katanya akan berlaku kemusnahan Kaabah itu sendiri. Saya tanya kepada doktor. Jadi Kaabah tu dia akan berlaku agak-agak lah, mungkin kalau ada yang boleh kita bincangkan bila berlaku ataupun dihancurkan oleh sesiapa. Silakan doktor. Baik, isu tentang Kaabah akan diruntuhkan di akhir zaman ini memang ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kronologi dia, bila tempoh ia berlaku, bagaimana peristiwa tersebut berlaku, ini yang manusia selalu berteori. Tapi sebagaimana yang kita tegaskan, tak semua teori itu betul. Kerana kalau kita sebelum ini pernah dengar kan, orang yang akan sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu orang yang akan meruntuhkan Kaabah ini iaitu Dzuswaqatain daripada orang Habsyah. Iaitu Dzuswaqatain ini orang yang bersifat betisnya kecil daripada Habsyah, orang kulit hitam. Tetapi kalau kita rujuk pada kalam-kalam ulama yang disebutkan bahawa boleh difahami bahawa kronologi Kaabah ini akan diruntuhkan, iaitu kalau kita tengok selepas daripada orang beriman itu tiada. Sebagaimana yang tadi kita dah sebutkan, selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, pemerintahan yang berlaku dengan begitu aman sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Dailami, tuba li'aishin ba'dal masih, iaitu alangkah beruntungnya mereka yang hidup ketika era al-Masih, iaitu ataupun zaman Nabi Isa ataupun selepas daripada Masih Dajjal itu sendiri mati, iaitu akan berlaku satu pemerintahan yang aman. Dan tadi kita dah sebutkan tentang bagaimana orang-orang beriman itu akan dicabut nyawanya dengan angin yang menerpa. Jadi ketika itulah, selepas itu orang beriman ni tak ada lah. Dan ketika itulah akan ada segerombolan macam kita kata satu kumpulan yang dipimpin oleh seorang lelaki kulit hitam yang Nabi SAW mention adalah Habsyah. Sama ada sifat dia macam orang Habsyah ataupun dia daripada Habsyah, wallahu alam. Tapi dia akan datang ke Kaabah itu dengan menyangka bahawa dalam Kaabah itu ada harta benda, ada harta simpanan. Maka dia akan cabut Kaabah tersebut, dia akan runtuhkan Kaabah tersebut dan akhirnya tidak menepati ada apa-apa pun di dalam Kaabah tersebut. Jadi inilah antara
kira kita satu tanda di akhir zaman ataupun satu peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ketika mana Islam ketika itu akan terhakis. Yang lebih penting bagi kita, tanyalah kita pada hari ini ialah sejauh mana kita mempertahankan agama kita, dan apabila agama kita ini hilang dan orang beriman itu tiada lagi, ketika itulah maka kiamat itu semakin hampir. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Fadil Doktor atas penjelasan peristiwa yang akan berlaku nanti. Itu antara rahsia-rahsia sebenarnya. Baik, saya teruskan soalan kepada Sahibul Samaha, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli. Dalam Al-Quran sebut terlalu banyak ayat-ayat yang menggunakan perkataan as-sur, kan? Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kan akan ditiupkan sangkakala, maka apabila ditiupkan akan bangkitlah semuanya daripada kubur. Jadi kita nak tanya kepada Datuk, tiupan sangkakala ni akan ditiup katanya oleh malaikat Israfil. Jadi keadaan yang akan berlaku ketika itu mungkin boleh kita bincangkan. Silakan Datuk. Saya lebih selesa kalau dalam isu-isu ni banyak tawakuf, ataupun kita tidaklah sampai kepada tahap apa yang kita boleh gambarkan dengan mata kepala bergiang macam di barak cuba buat, tapi kita beriman dengan apa yang dinyatakan itulah yang sebaik-baiknya pada pendapat saya. Kembali kepada isu tiupan sangkakala ni. Kalimah sangkakala pun kita pun rasa pelik juga nama tu. Jadi tiupan ini sebahagian ulama menyatakan 2 kali, sebahagian kata 3, sebahagian kata 4 kali. Ini khilaf lah macam mana tiup pertama mati, tiup kedua hidup, adalah macam-macam kata. Cuma apa yang dinyatakan di situ tu tanda benar-benar akhir zaman ataupun kiamat bermula atau berlakunya kiamat. Bayangkan tuan-tuan bagaimana isu berkenaan dengan tiupan ini Allah saja yang tahu. Kadang-kadang kita terfikir, apakah tiup tu kerana angin kuat, tiup tu kerana bunyi kuat? Maka di situ semuanya termasuk dalam makhlukullah. Dan dalam keadaan itu sejujurnya kita syukur pada Allah, kerana kalau kita menekuni riwayat-riwayat yang banyak, bila datangnya angin yang layyinah, yang sebagai rahmat kepada orang Islam, orang yang beriman, walaupun sekelumit iman ada, dia tak hidup dalam keadaan kiamat sedang berlaku. Itu gambaran nak beri sedikit keistimewaan. Dan ketika itulah dunia dalam keadaan gegak gempita, dalam keadaan sukar untuk kita bayangkan, kerana kiamat ini jauh teramat dahsyat daripada apa yang kita gambarkan dan kita nyatakan mengikut pandangan, mengikut rasaan, mengikut akalan kita. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Itu antara tanda-tanda ataupun kita kata syarat-syarat orang yang beriman. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, ialah mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, ini ataupun umur sam'iyat. Benda-benda ni kita tahu daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tugas kita boleh syak ke? Jangan, kita beriman dengan penuh. Tapi akal kita tak sampai. Cumanya apa yang mampu dibincang, kita bincang. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan ending selepas ini cerita tentang akhir zaman. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan kami dalam Tazkirah Malam Jumaat. Malam Jumaat buat apa? Dengar Tazkirah. Okey, banyak topik-topik yang dibincangkan dalam Tazkirah Malam Jumaat. Kalau anda ada soalan, ada cadangan, boleh hantarkan ke Instagram kami, ke Twitter dan juga semua sosial media kami. Nak tanya soalan lah. Dan kadang-kadang soalan tu kita akan bawa untuk kita bicarakan, kita bincangkan dengan para ilmuwan kita insya-Allah. Okey,
kita dah di segmen-segmen yang terakhir, soalan yang terakhir lah, dan juga saya nak minta sedikit kesimpulan tentang topik kita hari ini daripada Datuk Seri. Apakah baiknya, ada yang kata kalau macam tu dah tahu teruknya hujung-hujung akhir zaman ni, lebih baiklah kita ni meninggal sebelum berlakunya kiamat ni, tak payah tengok langsung lah kan. Jadi boleh ke kita cakap macam tu? Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit kesimpulan kepada topik kita ini, silakan. Terima kasih. Ialah dalam kehidupan kita terlalu banyak mencabar. Kadang-kadang ujian-ujian itu kadang-kadang kita tak mampu nak hadapi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar kita untuk baca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya kehidupan itu baik pada kami, maka hiduplah kami. Dan jika sekiranya mati lebih baik pada kami, maka matilah kami. Dalam satu riwayat menyebut, jika sekiranya kamu menghendaki dengan hamba-hamba kamu dengan fitnah, maka matilah aku dalam keadaan, ambillah aku dalam keadaan tidak difitnah. Itu nak menggambarkan betapa besarnya dalam kehidupan, sebab kita mahu kita khatimahkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan acara ibadah, amalan, iman kepada Allah, dan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Itulah cita-cita kita besar, dan seboleh-bolehnya kita nak dengan kalimah la ilaha illallah. Berdasarkan kepada perbincangan yang telah dikemukakan tadi, maka kami melihat bahawa mati sebelum berlakunya kiamat adalah jauh lebih baik daripada tribulasi, mihnah dan ujian-ujian, kerana fitnah-fitnah tersebut yang paling kita bimbang membawa kepada terpecahnya agama kita daripada diri kita. Akhir kalam, suka saya nyatakan bahawa perbincangan seperti ini adalah cukup baik. Moga-moga kita sentiasa dipandu dengan ilmu dan makrifah. Jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Samah Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah, atas perkongsian, kupasan yang cukup menarik dan kesimpulan untuk tajuk kita. Baik, tak habis lagi. Kita ada satu lagi. Doktor, soalan terakhir juga dan juga kesimpulan. Selepas kita dah tahu dah semua ni akan berlaku asyratus saat, tanda-tanda kiamat, berlaku itu dan ini. Jadi sebenarnya apa yang kita kena lakukan ni sebagai seorang Muslim di akhir zaman ni? Silakan Doktor. Baik, kita masyarakat, khususnya masyarakat Melayu ni, memang kita suka tertarik dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, terlibat dengan teori-teori pelbagai. Tetapi Nabi SAW dia tidak ajarkan sahabat dia untuk nak terlalu berteori sangat dalam urusan-urusan perkara-perkara ghaib yang belum berlaku sebegini. Tetapi apa yang Nabi SAW didik kepada kita, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia, ketika mana datang seorang Arab Badui datang berjumpa dengan Nabi SAW, dia tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bilanya akan berlakunya kiamat? Maka Nabi SAW dijawab dengan sesuai dengan IQ dan tahap pemikiran Arab Badui tersebut. Maka apa yang Nabi SAW hanya tanya di balik, Nabi kata, wa madza a'dadta laha? Apa yang telah kamu persiapkan untuknya? Daripada kamu duk tanya bilanya berlakunya kiamat, duk tanya itu dan ini. Tetapi apa yang telah kita persiapkan diri kita untuk nak menghadapi hari kiamat? Setidak-tidaknya, bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita menghadapi kiamat kecil bagi kita, iaitu kematian yang pasti akan datang dalam hidup kita, yang Allah Azza wa Jalla sebut kullu nafsin dha'iqatul maut, bahawa setiap daripada jiwa itu akan merasai bagaimana mati itu. Maka inilah yang perlu kita fikirkan. Dan kemudian Nabi SAW bagi satu tips kepada Arab Badui tersebut, anta ma'aman ahbabt, bahawa kamu akan bersama dengan siapa yang kamu suka. Jadi kita tanya bagi diri kita sekarang ini, siapa yang kita suka? Adakah kita suka Allah dan Rasul? Adapun kita suka tokoh-tokoh sekian, ataupun kita suka misalnya artis-artis sekian, siapa yang menjadi ikutan kepada kita? Sebab
Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bagi tahu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalaulah kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Kita hari ini hidup di satu zaman, di akhir zaman yang penuh dengan kekaburan. Tanda kiamat kecil itu sedang berlaku pada zaman kita. Yang mana Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana zaman kita ini yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib, yang mana orang-orang yang jujur itu akan didustai, orang yang penipu pendusta itu pula akan dipercayai. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in, yang mana orang-orang yang berkhianat itu akan diberi amanah, akan dipercayai menggalas tugas, tetapi orang-orang yang amin, yang jujur itu pula akan dikhianati. Maka inilah muhasabah yang perlu kita muhasabah diri bersama, dan inilah juga persediaan yang perlu kita lengkapkan diri kita, iaitu dengan cuba untuk nak menghayati balik panduan yang Allah dan Rasulnya telah tinggalkan dalam hidup kita. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Al-Fadhil Dr. Kamilin Jamilin atas kupasan kesimpulan yang cukup menarik tentang kita. Jadi sebagai kesimpulannya, mudah-mudahan kita semua sama-samalah untuk mendekati para ulama, sama-sama kita mencari ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita nak bicarakan, terutamanya tentang umur ghaibiyat ni, sebab kita takut dia mengganggu akidah kita kan. Kita percaya teori-teori yang tidak bertepatan dengan nusus-nusus syar'iyah. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada ahli-ahli panel kita, dan jom penonton di rumah kita saksikan terlebih dahulu